Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kita perlu menerokai satu tema dipanggil sambutan bermusuhan untuk Yesus dan Yohanes. Di mana Matius bab 11 ayat 16 dan 2 sampai 24 mengajar kita tentang ajaran di mana apabila kita mententang Yesus Kristus apakah akibatnya. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami meminta supaya Roh Kudus mempimpin kami dalam renungan firman. Kami amatlah berdosa tetapi diberkati dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kami mau memuji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, untuk kita menterokai firman ini, mari kita dengar akan dan baca bersama firman Tuhan. Matius bab 11 ayat 16 sampai ke 24. Dengan apakah dapat aku bandingkan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami mentiup seruding bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kidung tukar, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Anak manusia datang makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah orang yang lakus dan pemabuk, sahabat pemungut cukai dan orang yang berdosa. Tetapi hikmat dibuktikan benar oleh perbuatannya. Celakalah kota-kota yang tidak bertaubat. Kemudian Yesus mulai bercelar kota-kota di mana sebagian besar mujizatnya telah dilakukan. Karena mereka tidak bertaubat, celakakan engkau, Quraisy, kejelakakan engkau, Basita. Kerana jika mujizat-mujizat yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu, telah dilakukan di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertaubat dengan mengenakan kain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturun sampai ke Hades. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan dari tanggunganmu. Ayat-ayat ini menggambarkan peringatan keras Yesus kepada kota-kota yang telah menolak pesannya, yang membandingkan mereka dengan kota-kota gunung yang terkenal jahat, menyatakan bahawa penghakiman mereka akan lebih berat daripada kota-kota tersebut. Kabarung secara khusus disinggung dengan pernyataan bahawa kota itu akan diturunkan ke Hades, menunjukkan hukuman yang berat. Yesus menyatakan bahawa jika mujizat-mujizat yang dilakukan di Kabarung telah terjadi di Sodom, kota yang terkenal jahat itu mungkin masih ada sampai hari ini. Ini bertekankan betapa beratnya pertolongan terhadap Yesus oleh kota-kota ini, mengingat bukti yang telah mereka saksikan. Di sebalik teks penerima Yesus dan Yohanes, Yesus memulakan dengan penilaian bagaimana pelayanannya dan pelayanan Yohanes yang telah diterima. Dalam ayat 16 sampai ke 19. Dalam ayat 2 sampai 6, dia adalah Mesias yang melakukan mukjizat dan mengkobarkan kabar baik kepada orang yang miskin. Yohanes sebaliknya adalah tokoh peralihan yang telah mempersiapkan jalan Mesias memenuhi dua perjanjian lama. Saudara-saudari, walau bagaimana generasi ini mengharapkan sesuatu yang sangat berbeza daripada apa yang mereka terima. Dan seperti kanak-kanak yang tidak mendapat apa yang mereka mahu. Mereka membuat tuduhan keras dan tidak rasional terhadap mereka yang telah mengecewakan mereka. Disebabkan oleh kekurangan dan kesederhanaan Yohanes, orang-orang mentakwa bahawa dia mempunyai Satan. Bertentangan dengan ini adalah Yesus yang konon makan dan minum secara berlebihan sehingga orang mengatakan bahawa dia boros bahkan tidak betuli dengan jenis pergaulan yang dia jalin. Ajaran Yesus tentang generasi ini yang dicirikan oleh kegagalan untuk menerima baik Yohanes maupun Yesus menjadi peralihan yang sesuai untuk teguran terhadap tiga kota Galilea yang gagal mengenali kemesiasarnya dan bertaubat. Soalannya lah, dengan apakah kamu dapat
Dapat aku bandingkan angkatan ini. Membina atas ketidakpastian dalam ayat 14 dan 15. Hanya sebahagian yang sudi menerima bahawa Yohanes adalah Elia yang dijanjikan. Dalam ayat 15, Yesus menggesa para pendengar untuk percaya bahawa ini adalah kes. Walaupun pengejarannya, siapa yang bertelinga, hendaklah ia bertelinga. Hendaklah ia mendengar. Dalam Injil Matius, mereka yang tidak menerima Yohanes dan Yesus menyelalaskan diri mereka dengan generasi ini. Kemudian Yesus memasukkan pemimpin agama dalam kalangan ini yang mencari tanda-tanda kerana ketidakpercayaan dan akan dihakimi sewajarnya. Dan juga menkenjang murid-murid kerana ketidakmampuan mereka untuk usir iblis. Yang menyelalaskan mereka dengan generasi yang tidak percaya dan sesat. Rujukan kepada generasi ini mengkemar urangan di mana orang Israel disebut sebagai generasi yang pengkok dan sesat kerana pemberontakan mereka terhadap Musa. Yesus mengumpamakan generasi ini seperti kanak-kanak yang duduk di pasar-pasar dan berseru kepada yang lain, kami memainkan seruling untuk kamu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan lagu lantapan, tetapi kamu tidak bergabung. Oleh kerana kanak-kanak menjerit kata-kata di pasar-pasar kepada orang lain yang kelihatan seperti latar permainan kanak-kanak. Menari mengikut seluling berlaku pada majlis perkahwinan dan menyanyikan lagu lantapan berlaku pada upacara pengkemuyan. Oleh kerana lelaki biasanya menari pada yang pertama dan wanita berkabung pada yang kedua. Mungkin pemain seluling adalah wanita atau gadis yang mengkredit lelaki kerana tidak mengambil bahagian. Dan penyanyi adalah lelaki atau budak lelaki yang melakukan perkara yang sama dengan wanita yang enggan bergabung. Sebagai permainan kanak-kanak terdapat mereka yang ingin memain permainan dan mereka yang tidak mahu. Yesus menggunakan ini untuk orang dewasa dari generasi ini menegur mereka kerana cara mereka yang kekanak-kanakan. Ini kerana Yohanes dan Yesus telah gagal melakukan tugas-tugas yang diharapkan yang dikenal pasti dalam ayat 18 dan 19. Sentimen kanak-kanak jelas dalam respon terhadap gaya hidup betapa jong Yohanes yang tidak makan atau minum dengan tuduhan. Dia mempunyai syaitan. Sementara Yesus sebagai anak manusia melakukan sebaliknya. Makan dan minum dan kemudian dikredit inilah seorang pelahat dan peminum sebab pemukul cukai dan orang berdosa. Ayat 19 AB untuk Yesus sebagai anak manusia. Antecessor mereka iaitu orang-orang yang membuat tuduhan palsu. Ada generasi semasa dari bab 11 ayat 16 dan 17 yang mempunyai jangkaan yang tidak berpengetahuan dan kekanak-kanakan terhadap Yohanes dan Yesus. Generasi ini memainkan seluling untuk Yohanes tetapi ia enggan menarik. Hanya sedikit yang memahami pelayanan ketabiannya dan gaya hidup asketiknya. Tuduhan bahawa Yohanes dipengaruhi oleh iblis mungkin berpunca daripada pentampilan fizikalnya akibat terbenafian diri terhadap makanan dan minum dan pandang gurung di mana dia berkhidmat. Bagi Yesus mereka menyanyikan lagu lantapan dan dia tidak bergabung. Tetapi sebaliknya melainkan dengan makan dan minum. Menggabungkan seluling dari pepatah dalam ayat yang ke-17 dengan Yesus yang datang makan dan minum membayangkan pelayaan dan kegembiraan sangat bertentangan dengan berkabung. Orang Farisi bertanya kepada murid-murid tentang Yesus yang sedang makan bersama-sama dengan pembungkus cukai dan orang yang berdosa di rumah Matius. Tidak seperti murid-murid Yohanes yang berpuasa. Yesus dan murid-muridnya merayakan sehingga mempelaki-laki itu diambil dari mereka. Baik Yohanes maupun Yesus tidak memenuhi jangkaan yang salah dari generasi ini. Menurut Franz, kebanyakan orang mentafsirkan Yesus sebagai orang yang memainkan seruling dan Yohanes menyanyikan lagu lantapan. Generasi itu kemudian gagal untuk meraihkan dan bergabung. Sebahagian daripada kesukaran dalam tafsiran berpunca daripada kekurangan ketempatan dan penggunaan perbandingan ini adalah seperti oleh Yesus. Ini bahawa sarjana Doran kepada kesimpulan bahawa titik perbandingan dalam persamaan itu tidak semestinya antara generasi ini dan kanak-kanak yang memanggil.
Tetapi Andersita mereka dalam ayat 18 dan 19 dan kita dalam ayat 17 hanya boleh merujuk kepada anggota generasi ini. Atau dengan kata lain mereka yang bercakap aduan mereka dalam ayat 17 kanak-kanak adalah seperti mereka yang bercakap. Aduan mereka dalam ayat 18 dan 19. Kesemua mereka adalah jurucakap pada generasi ini. Yesus mengakhiri dengan kenyataan yang sama-sama yang mempertahankan tingkah laku Yohanes dan Yesus yang tidak disambut baik, tetapi kebijaksanaan dibuktikan benar oleh perbuatannya. Matius akan mengembangkan hubungan antara kebijaksanaan dan Yesus dalam ayat 25 sampai ke 30 dalam abad 12 ayat 1 sampai 8. Dia adalah personifikasi kebijaksanaan ketika dia mendefinisikan kembali hukum sabat. Beberapa orang telah berpendapat bahawa perkataan ini mengidentifikasi Yesus dengan kebijaksanaan. Tetapi ia terlalu berlebihan untuk pernyataan yang begitu singkat. Matius menunjukkan bahawa tingkah laku bijak Yohanes dan Yesus akan dibenarkan dan tradisi kebijaksanaan Yahudi itu dengan bijak membawa kepada berkat dan pembenaran atau seperti yang dikatakan oleh sarjana Hana mentemukan 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 kebijaksanaan adalah mentemukan kehidupan. Tuhan akan sepenuhnya menggesarkan atau mentunjukkan kebijaksanaan dalam kerja Yohanes dan Yesus pada masa hadapan. Apabila kerajaan Tuhan direalisasikan sepenuhnya, namun membaharkan segala perbuatan Mesia. Mesia, Mesias, seperti yang disenaraikan dalam Matius 11 ayat 5, membawa kehidupan kepada mereka yang menerimanya. Yesus mula mengecang atau mentegur bandang-bandang di mana kebaikan mukjizatnya telah dilakukan kerana mereka tidak bertaubat. Bandar-bandar kecil Yahudi di tepi Laut Galilea ini tidak dapat dibandingkan dengan bandar-bandar besar. Bangsa bukan Yahudi seperti Sepphoris dan Tiberius. Mukjizat atau perbuatan-perbuatan berkuasa dunamis adalah perbuatan-perbuatan Mesias yang disenaraikan dalam ayat yang kelima. Dan kita ada contoh baik di mana kita lihat contoh mana Yesus Kudus buat banyak mukjizat. Ada kuasa dunamis. Kerajaan Sogar menghambali. Yang menyatakan bahawa kerajaan Sogar semakin mendekat dan pengasikan Israel akan berakhir. Tuhan dan yang diurapinya memberita atas perkara-perkara yang mentindas umat Tuhan, kebutaan, kusta, kepekaan dan kematian itu sendiri. Dalam sejarah orang Israel, pada tahun 722 di sebelah utara negara Israel telah di, dibuang ke negara luar oleh kerajaan Asyur. Pada tahun 586, 597 dan 605, tiga kali mereka dibuang oleh Babylon pada ketika itu, di mana mereka dibenar untuk kembali pada tahun 536 oleh kerajaan Persia. Saudara-saudari, pengasingan Israel akan berakhir seperti apa yang kita saksi dalam sejarah 536, di mana Raja Mesia membolehkan kembalilah daripada pengasingan Israel dari tempat Israel. Maka saudara-saudari di mana kerajaan Sugar menghambali, membawa orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari seperti orang yang diasingkan balik kepada pangkuan Tuhan. Pemandangan Yesus melakukan kebaikan mukjizatnya di bandar-bandar dia dan ramai yang masih enggan bertaubat. Kemarahan tekuran Yesus adalah amat keras. Pertendangan terhadap Yesus ini melangkaui pemimpin-pemimpin agama. Ungkapan celakakanlah engkau adalah peristiharan penghakiman bagi mereka enggan mematuhi Tuhan atau mengakui kedaulatannya. Norang sarjana, norang mencadangkan frasa ini ditujukan kepada mereka yang keadaannya menyedihkan. Tetapi Yesus tidak menggambarkan penduduk bandar-bandar ini sebagai mangsa. Kemudian dia mengarahkan pinjaman yang sama kepada lawan-lawan agama dan yadas. Menggunakan hyperbora, Yesus mentegaskan bahawa jika mukjizat yang sama dilakukan di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertaubat mengenalkan kain guni dan abu. Ini sangat menghina kerana Tirus dan Sidon adalah bandar-bandar berkan Yahudi
dan sering dikejam oleh para nabi kerana pemberontakan terhadap Tuhan dan pemusuhan terhadap Israel, dan kini Yesus menyatakan bahawa penduduk mereka lebih terbuka kepada Injil berbanding orang Yahudi. Kain guni dan abu adalah frasa tetap dalam penulisan bait suci yang kedua, tempoh bait suci yang kedua yang dikaitkan dengan pengampungan, perkabungan, upacara ataupun lisua. Penghakiman yang boleh ditanggung akhirnya oleh kerana Korazi dan Pesaidan yang tidak berdaulat, ia akan lebih mudah ditanggung bagi Tirus dan Sidon pada hari perhakiman. Penghakiman akan lebih teruk bagi bandar-bandar yang menolak Yesus berbanding dengan bandar-bandar yang tidak percaya Tuhan. Saudara-saudara, menurut Franz Sarjana ini, perbandingan nasib pada hari penghakiman adalah motif yang berulang yang dilegara untuk mentegangkan kesalahan orang Yahudi yang gagal, memberi satu respons kepada Yesus dan bukannya untuk mengumumkan takdir orang bukan Yahudi sebagai sedemikian. Yesus mensindir kampung halamannya, Gabenong, di mana dia memulakan berkobar berita baik. Setakat ini penduduk Gabenong telah terbuka kepadanya. Penolakan institusi agama tidak begitu menyambut baik. Matius mengkaitkan penempatan Yesus di sini dengan perkenaman tuapat, tanah kegerapan dan kematian, kesan daripada penghakiman Tuhan kini menjadi sasaran cahaya dan kehidupannya. Sindiran dalam bab 11 ayat 23a mengemas sindiran yang sama yang Yesaya tunjukkan kepada Raja Babel. Dan engkau Gabenong, akankah engkau ditinggikan sampai ke langit? Tidak, engkau akan turun ke atas. Yesus mengutuk Gabenong kerana kesombongan dan penolakan yang berikutnya, menyatakan bahawa nasib akhirnya adalah Hades, kematian dan kehancuran. Rujukan Matius kepada bijak dan terpelajar dalam ayat 25, yang mana Bapa tidak menyatakan perkara-perkara ini kepada mereka, mewujudkan persamaan yang tidak dinyatakan dengan keagungan dan kepentingan diri Raja Babel yang cuba menjadi seperti yang maha tinggi dalam Isaiah 14 ayat ke-14b yang membawa kepada kejatuhan. Hadis istilah ini muncul 2 kali dalam Matius dan hanya muncul 4 kali dalam Injil-Injil. Perkataan Yunani hadis menterjemahkan perkataan Ibrani Show yang merujuk kepada tempat kediaman orang mati. Contohnya Isaiah bab 14 ayat ke-11, Ayub bab 17 ayat 13 sampai 16 yang dibezakan dengan surga. Contohnya Isaiah bab 14 ayat 11 sampai 15 dan digambarkan sebagai tempat kegerapan debu. Saudara-saudari, dan tempat ini di mana ulat berpesta. Rujukan Yesus kepada Hades sebagai takdir Gabenong mungkin merujuk kepada Isaiah 14 ayat 13 sampai ke 15. Dalam kesusahsetaraan bait suci yang kedua, terdapat harapan untuk kembali daripada Hades. Tetapi Yesus meninggalkan sedikit harapan untuk ini yang mencerminkan pandangan perjanjian lama dibandingkan dengan Matius 11 ayat 21 sampai ke 22. Yesus membuat perbandingan yang lebih dramatik lain dengan menyatakan bahawa jika mujizat yang dilakukannya telah dilakukan di Sodom, kota ini akan tetap ada sampai hari ini. Ini menyoroti pertentangan menyeluruh terhadapnya yang akan dirujuk oleh Matius kemudian. Akibatnya, ia akan lebih bertanggung bagi Sodom pada hari penghakiman daripada bagi kamu. Para nabi menggunakan Sodom untuk kedua-dua tujuan yang berikut. Untuk menggambarkan kejahatan Israel. Yeremia bab 23 ayat 14. Dan juga Isaiah bab 3 ayat 9 dan akibat keturutan sedang untuk menggambarkan perhakiman yang akan Tuhan jatuhkan ke atas bangsa itu. Yesus sebagai seorang nabi kini menjeraskan Gabenong dengan pemberontakan Israel dalam sejarah. Pepatah dalam Matius 11 ayat 19b, terdapat kebijaksanaan yang dibuktikan benar oleh perbuatannya, yang segera mendahului genjaman Yesus terhadap 3 kota Galilea. Adalah penghubung yang menghubungkan ayat 16 sampai ke 19 dan ayat 20 ke 24. Pepatah ini berfungsi sebagai esen yang menggambarkan dua bahagian teks tersebut.
Generasi ini tidak menyambut atau memahami perbuatan-perbuatan ini sedang pelayanan Yohanes kerana mereka mengharapkan sesuatu yang sangat berbeza. Kebijaksanaan atau cara-cara Yesus dan Yohanes telah menjalankan diri mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun tidak menyenangkan, generasi ini akan dibenarkan atau terbukti benar. Pengesahan ini melangkumi bukan saja pemulihan yang disediakan oleh perbuatan Mesias. Pada masa kini tetap juga berdasarkan bahan yang mengikuti ayat 19. Perhakiman terhadap mereka yang enggan mengakui Mesianisnya ayat 20 sampai 24. Yang terakhir adalah pemuraan kepada apa yang akan menjadi tema utama dalam Matius. Perhakiman bagi mereka yang memberontak terhadap Mesias. Penolakan tidak tiga bandar Galilea tak Yesus meletakkan mereka setara dengan kota-kota yang tidak bertuhan yang bukan saja kini wujud Tirus dan Sidon, tetapi juga dengan mana-mana yang benar wujud Sodom. Pada suatu masa akan datang, Tuhan akan melaksanakan penghakiman yang Yesus ucapkan ke atas bandar-bandar ini. Penghakiman ini bermula sekarang dengan pertahanan wahyu. Salah satu pegangan lama dalam kepercayaan Kristian adalah realiti penghakiman akhir, dan walaupun itu tidak selesai bagi sesetengah orang Kristian moden yang tidak dapat dielakkan dan diabaikan akan mempatarkan sebahagian besar ajaran Yesus dalam Matius. Walaupun ini tidak selasa bagi sesetengah orang Kristian moden yang tidak dapat dielakkan dan mengabaikan akan mempataukan sebahagian besar ajaran Yesus dalam Matius. Saudara-saudari, di manakah kamu yang akan pergi? Adakah Hades ataupun surga yang baru dan bumi yang baru? Mari kita percaya dalam Yesus dan kita akan pergi ke tempat yang Tuhan sediakan. Semua kita diberkati satu karunia yang percaya dan juga bertaubat di hadapan Tuhan dan meneruskan dengan kehidupan ketulusan supaya satu hari kita boleh memperoleh karunia yang mempersempurnakan kita. Biarlah kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji atas karunia Tuhan, di mana Tuhan sudah utus Yesus Kudus datang ke dunia, dan juga mengutus Roh Kudus untuk menyentuh hati orang untuk menerima Yesus. Saya berdoa supaya kami yang mendengar firman ini dapat mempercayai Yesus Kudus sebagai satu-satu juru selamat, supaya destinasi jiwa kami akhir bukan pergi ke neraka, bukan pergi Hades, tetapi pergi ke surga, pergi ke kerajaan surga, di mana surga yang baru dan bumi yang baru. Dengan nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan kita jumpa lagi.